Warga emas ditakdirkan sebagai individu yang berumur 60 tahun ke atas. Menurut rekod terkini Banci Malaysia 2020, sebanyak 3.5 juta atau 10.7% daripada keseluruhan penduduk di Malaysia merupakan kumpulan warga emas. Manakala purata jangka hayat penduduk Malaysia ialah sekitar 75 tahun. Salam sejahtera. Saya dan rakan-rakan sekumpulan saya ingin membentangkan tugasan berkumpulan bagi kursus ini yang bertajuk Pengumpulan Maklumat dan Pembentangan Maklumat berkaitan modifikasi tingkah laku. Objektif tugasan ini adalah yang pertama, memperkenalkan sebuah organisasi yang memerlukan modifikasi tingkah laku. Yang kedua, menghuraikan kaedah modifikasi tingkah laku yang digunakan. Ketiga, mengkaji dan mengulas keberkesanan pendekatan tersebut. Dan keempat, mengaitkan kepentingan pengetahuan ini dengan profesion pekerja sosial. Organisasi yang kami pilih adalah Passion Care Center, iaitu terletak di Likas, sebuah pusat penjagaan warga emas. Kami memilih organisasi ini kerana warga emas merupakan golongan yang sering mengalami perubahan tingkah laku akibat faktor usia, kesihatan dan emosi, sekaligus memerlukan intervensi tingkah laku yang beretika dan berkesan. Passion Care Center merupakan pusat jagaan warga emas yang terletak di Likas Sabah. Pusat ini juga menyediakan perkhidmatan penjagaan menyeluruh kepada warga emas yang memerlukan sokongan fizikal, emosi dan sosial. Pusat Care Center juga ada menyediakan pengurusan pengambilan ubat, fisioterapi, rehabilitasi dan serta sokongan emosi dan sosial. Sasaran klien di pusat ini ialah warga emas yang mempunyai keupayaan fizikal dan mental yang berhad, termasuk mereka yang mempunyai penyakit kronik, masalah mobiliti dan perubahan emosi. Oleh itu, Passion Care Center memerlukan pendekatan modifikasi tingkah laku bagi memastikan dapat menjalani kehidupan yang lebih teratur, selamat dan sejahtera. Di Passion Care Center, modifikasi tingkah laku dilaksanakan melalui pendekatan yang berfokuskan kemanusiaan dan kesejahteraan. Kaedah pertama ialah pengukuhan positif. Warga emas diberikan pujian, perhatian dan galakan setiap kali mereka menunjukkan tingkah laku yang positif, seperti bekerja sama semasa makan, mengambil ubatan atau menjalankan fisioterapi. Pengukuhan ini membantu menggalakkan tingkah laku yang positif berulang. Kaedah kedua adalah shaping, yaitu pembentukan tingkah laku secara berperingkat. Contohnya, dalam fisioterapi, warga emas tidak dipaksa untuk bergerak secara drastik. Sebaliknya, dibimbing secara perlahan daripada duduk, berdiri, seterusnya berjalan. Semua perubahan ini bertujuan mewujudkan perubahan tingkah laku yang positif secara semula jadi. Warga emas di Passion Care Center menghadapi berbagai isu tingkah laku yang memerlukan modifikasi secara berperingkat dan beretika. Isu-isu ini boleh berpunca daripada berbagai faktor seperti kesunyian, ketakutan, perubahan pada pesekitaran, serta kemerosotan kesehatan dan juga kehilangan peranan sosial. Antara isu tingkah laku yang dikenal pasti ialah keengganan untuk makan atau mengambil ubat. Yang kedua ialah kurang bekerja sama semasa
klien kami, pendekatan modifikasi tingkah laku yang digunakan di Passion Care Center mempunyai beberapa kekuatan. Antaranya ialah pendekatan yang tidak menghukum, berasaskan empati dan menitik beratkan maruah warga emas. Ini selari dengan nilai kerja sosial yang menekankan hak dan kesejahteraan klien. Namun, terdapat juga beberapa cabaran seperti perubahan tingkah laku yang mengambil masa lama dan keperluan pemantauan yang berterusan. Oleh itu, penglibatan pekerja sosial amat penting dalam membantu pelan tingkah laku individu serta menyokong klien dan penjaga. Sebagai pekerja sosial, pengetahuan tentang modifikasi tingkah laku ini membantu kami menilai tingkah laku klien secara holistik, merancang intervensi yang beretika dan realistik, bekerjasama dengan pasukan multidisiplin, dan melindungi maruah serta hak klien. Kesimpulannya, Passion Care Center menunjukkan bahawa modifikasi tingkah laku yang berasaskan nilai kemanusiaan mampu meningkatkan kualiti hidup warga emas dan menjadi panduan penting kepada kami sebagai pekerja sosial pada masa hadapan. Sekian dan terima kasih.